Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzat Najmi bin Osman, bernombor matrik 150716. Hobi saya ialah suka bermain bola sepak. Okey, dalam video ini saya berhasrat agar para pelajar dapat mengetahui apakah maksud sekolah, apakah maksud organisasi dan apa maksud sosial. Saya juga berharap agar para pelajar dapat mengetahui ciri-ciri dan kepentingan sekolah sebagai satu organisasi sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Muhammad Rasul. Nombor kad matrik saya ialah 150566. Hobi saya ialah membaca bahan ilmiah dan saya berasal daripada negeri Terengganu. Okey, hasrat saya melalui pembentangan ini, saya ingin menerangkan atau memberi pemahaman kepada para pelajar dan rakan-rakan supaya lebih memahami atau mendalami tentang unsur, aspek dan kesan terhadap sekolah sebagai satu organisasi sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, Izzat. Ya, saya. Hari ini kita nak belajar tentang topik apa? Okey, hari ini saya dan Mustaqim akan menerangkan tentang tajuk sekolah sebagai satu organisasi sosial. Oh. Okey, kalau macam tu, boleh saya tahu apa maksud sekolah sebagai satu organisasi sosial? Okey, untuk tajuk ini saya akan terangkan apa itu maksud sekolah, apa itu maksud organisasi dan apa itu maksud sosial. Okey, yang pertama saya akan terangkan apa maksud sekolah. Okey, sekolah ialah tempat untuk belajar atau untuk mendapatkan ilmu secara formal. Sekolah juga dikatakan sebagai sebuah institusi sosial kerana organisasi ini terdiri daripada beberapa kumpulan manusia, iaitu pelajar, guru, pentadbir dan kaki tangan bukan guru yang lain yang berperanan bersama-sama bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, sekarang saya akan menerangkan apakah maksud organisasi dan apakah maksud sosial. Organisasi ialah sebuah badan atau institut yang ditubuhkan untuk sesuatu tujuan tertentu. Organisasi juga ditaktifkan sebagai sebuah unit sosial yang berusaha mencapai matlamat yang telah ditetapkan bagi organisasi tersebut. Okey, sekarang saya akan terangkan apakah maksud sosial. Sosial merupakan suatu keadaan di mana terjadinya proses kegiatan berinteraksi secara langsung atau secara tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, antara individu dengan individu yang lain. Selain itu, sosial juga membawa maksud sebuah cara tentang bagaimana individu saling berhubungan. Awak faham, Mustaqim? Oh, macam tu. Sekarang saya dah faham apa maksud sekolah sebagai sebuah organisasi sosial. Okey, terima kasih Izzat. Sama-sama. Oh, okey. Tapi sekarang saya nak tahu apakah ciri-ciri sekolah sebagai organisasi sosial. Boleh Izzat terangkan? Okey, saya akan terangkan apakah ciri-ciri sekolah sebagai organisasi sosial. Yang pertama ialah sekolah mempunyai carta organisasi. Contohnya, di sebuah sekolah, pangkat yang paling tinggi ialah guru besar, diikuti penolong kanan dan guru-guru yang lain. Selain itu, ciri-ciri yang seterusnya ialah mempunyai komuniti yang tersendiri. Seterusnya ialah mempunyai interaksi, contohnya interaksi antara guru dengan para pelajar. Yang keempat, mempunyai pelbagai aktiviti, contohnya aktiviti pembelajaran, aktiviti co-curriculum dan sebagainya. Yang seterusnya mempunyai peraturan dan tata cara. Dan yang terakhir sebagai pusat jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Setelah saya faham maksud dan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi sosial, jadi sekarang saya nak mengetahui apakah kepentingan sekolah ini sebagai satu organisasi sosial. Okay, boleh Izzat terangkan dengan lebih lanjut? Okey, sekarang saya akan senaraikan dahulu apa itu kepentingan sekolah sebagai organisasi sosial. Di sini saya senaraikan 5 kepentingan. Yang pertama ialah tempat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua, tempat untuk memperkembangkan kebolehan dan bakat. Yang ketiga, tempat untuk memupuk perpaduan. Yang keempat, tempat untuk membina daya pemikiran yang analytical, kritikal dan terbuka. Dan yang terakhir, tempat untuk menyediakan anak-anak bagi menghadapi masyarakat yang berubah dengan pesat. Oh, nampak tak kawan-kawan? Sekarang kita ada 5 kepentingan. Ini bermaksud
sekolah ni memang sangat penting dan bermain peranan yang penting dalam sebagai organisasi sosial. Ya, betul. Okey Izzat, sekarang saya dan kawan-kawan dah tahu tentang kepentingan sekolah sebagai satu organisasi sosial. Jadi bolehkah Izzat terangkan dengan lebih lanjut tentang kepentingan yang Izzat terangkan tadi? Okey, sekarang saya akan terangkan kepentingan-kepentingan yang saya senaraikan tadi dengan lebih jelas. Yang pertama ialah tempat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Okey, proses ini hanya melibatkan para guru dan pelajar, dan kebiasaannya proses ini dilakukan di dalam kelas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Yang kedua ialah tempat untuk memperkembangkan kebolehan dan bakat. Okey, kadang-kadang para pelajar ni tidak menyedari bakat dan kebolehan yang ada dalam diri mereka, sehingga ada pihak yang membantu untuk mengetengahkan bakat dan kebolehan yang mereka miliki ini. Pada mulanya, pelajar-pelajar ini selalu malu untuk menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. Oleh itu, mereka tidak pernah menunjukkan bakat dan kebolehan yang mereka miliki itu kepada orang lain. Oleh sebab itu, pelajar-pelajar ini haruslah diberi peluang untuk mempamerkan bakat mereka yang terpendam itu dan kebolehan tersebut. Setelah dikenal pasti mereka memiliki bakat tersebut, guru-guru haruslah memainkan peranan membantu pelajar tersebut untuk mengembangkan lagi bakat yang mereka ada itu. Okey, yang ketiga ialah tempat untuk memupuk perpaduan. Okey, sebagaimana kita tahu, negara Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum. Betul tak Mustaqim? Betul. Ada India, Cina, Melayu, Iban, Kadazan dan macam-macam lagi. Ya, betul tu. Okey, oleh sebab itu pihak sekolah ni perlu mengadakan kurikulum dan co-kurikulum yang boleh melibatkan seluruh kaum. Dengan adanya aktiviti-aktiviti yang melibatkan seluruh kaum ini, maka hubungan antara kaum dapat dieratkan. Sebab itu amat penting untuk menerapkan tentang perpaduan ini sejak kecil lagi, supaya apabila sudah meningkat dewasa, masalah perkauman tidak akan berlaku. Korang macam mana korang? Jelas. Memang sangat detail dan sangat mendalam penjelasan daripada kawan saya Izzat Najmi. Harap kita dapat mengetahui atau memahami dengan lebih mendalam tentang kepentingan-kepentingan yang dijelaskan sebentar tadi. Okey kawan-kawan, sekarang kita ke next subtopik yang lain. Tunggu dulu Mustaqim. Sebenarnya ada dua lagi kepentingan yang saya belum jelaskan secara lebih terperinci. Oh, ada lagi rupanya. Saya ingat dah habis. Okey, boleh mulakan? Okey, kepentingan yang keempat ialah tempat untuk membina daya pemikiran yang analitikal, kritikal dan terbuka. Okey, sebagaimana kita tahu, pengaruh faktor persekitaran ni memainkan peranan yang penting dalam kalangan pelajar. Pemikiran pelajar ni mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor di sekelilingnya. Contohnya pengaruh rakan sebaya, faktor pengaruh rakan sebaya. Apabila para pelajar ni bergaul dengan para pelajar yang mempunyai masalah disiplin, kemungkinan besar para pelajar tersebut juga akan menghadapi masalah disiplin yang sama. Oleh itu, pihak sekolah perlu menerapkan maklumat-maklumat yang penting kepada para pelajar. Dengan maklumat tersebut, para pelajar dapat berfikir secara rasional kenapa mereka melakukan perkara tersebut, untuk apa dan apa kesannya kepada diri dan masyarakat sekeliling. Okey, yang kepentingan yang terakhir ialah tempat untuk menyediakan anak-anak bagi menghadapi masyarakat yang berubah dengan pesat. Okey, jika diperhatikan pada hari ini, semakin hari rakyat di Malaysia semakin bertambah. Betul tak Mustaqim? Ya, semakin sebab rakyat Malaysia kan subur, jadi makin lama makin bertambah. Okey, betul tu. Jumlah ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Jadi, mereka ni, para pelajar ni perlu bekerjasama di antara satu sama lain untuk membangunkan diri mereka dan masyarakat sekeliling. Oleh sebab itu, mereka seharusnya berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain untuk memudahkan proses ini berlaku. Sekolah juga berfungsi untuk menghasilkan warga negara yang dapat memainkan peranan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Oleh itu, para pelajar perlu dilatih untuk melakukan sesuatu dengan daya usaha dan kreativiti sendiri, dan hasilnya dapat menguntungkan banyak pihak. Saya rasa setakat itu saja kepentingan yang saya boleh jelaskan. Oh, nampak dan jelas. Betul tak kawan-kawan? Betul kan? Okey, sekarang kita boleh ke next subtopik. Okay, Mustaqim, sebenarnya saya agak bingung, apakah unsur sekolah sebagai organisasi sosial? Boleh Mustaqim terangkan tak? Oh,
Unsur sekolah sebagai satu organisasi sosial merupakan elemen-elemen atau perkara-perkara wajib yang diperlukan dalam sesebuah sekolah untuk mencapai status sebagai organisasi sosial. Okey, sekarang saya akan menjenaraikan secara umum apakah 5 unsur-unsur sekolah sebagai organisasi sosial. Okey, yang pertama ialah manusia atau man. Yang kedua ialah kerjasama. Unsur ketiga ialah tujuan bersama, dan unsur keempat peralatan, dan unsur yang terakhir ialah persekitaran. Okey, Izzat dan kawan-kawan, apa lagi yang korang tak faham tentang unsur sekolah sebagai organisasi sosial, ataupun mahukan saya untuk terangkan dengan lebih lanjut? Okey, sekarang saya dah tahu apa unsur sekolah sebagai satu organisasi sosial. Tapi saya rasa saya perlukan penjelasan yang lebih mendalam tentang satu persatu unsur-unsur tersebut. Boleh Mustaqim terangkan? Oh, masa awak lebih mendalam tentang unsur-unsur tadi. Okey. Yang pertama tadi tentang unsur pertama tadi ialah manusia. Manusia ni ialah unsur terpenting di dalam sesebuah organisasi di mana ahli-ahlinya memiliki pangkat dan tugas masing-masing yang perlu dijalankan demi menggerakkan organisasi tersebut. Unsur kedua ialah kerjasama, di mana organisasi ini hanya mampu mencapai tujuan bersama sekiranya ahli-ahli melakukan tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama. Dan unsur ketiga ialah tujuan bersama. Ini merupakan sasaran atau matlamat yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi, baik daripada segi prosedur, program, pola hingga hasil akhir daripada pekerjaan organisasi tersebut. Dan unsur keempat ialah peralatan. Okey, di dalam sebuah organisasi sosial mestilah mempunyai pelbagai kelengkapan diperlukan untuk mencapai tujuan seperti kelengkapan pejabat, sumber kewangan dan lain-lain. Jika unsur peralatan ini orang kata tiada, maka untuk menjalankan segala tujuan atau tugas tu amat sukar. Jadi unsur yang terakhir ialah persekitaran. Okey, unsur ini sangat mempengaruhi organisasi. Misalnya daripada segi sosial budaya, agama, undang-undang dan keadaan ekonomi. Saya rasa di situ saja tentang unsur sekolah sebagai satu organisasi sosial. Oh, sekarang baru saya faham apa itu unsur sekolah sebagai satu organisasi sosial. Saya harap kawan-kawan yang lain pun lebih faham apa itu unsur sebagai unsur sekolah sebagai satu organisasi sosial. Okey, jom kita pergi ke next slide. Sekarang Izzat dan kawan-kawan, saya nak terangkan aspek sekolah sebagai satu organisasi sosial. Okey, terdapat 3 aspek penting, iaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan akhir sekali aspek politik. Tadi saya dah sebut 3 aspek penting dalam sekolah sebagai satu organisasi sosial. Aspek pertama iaitu sosial tadi. Sebuah sekolah dapat bentuk siasat pelajar iaitu melalui penetapan disiplin-disiplin di sekolah, di mana pelajar haruslah mengikut atau mematuhi segala peraturan yang diletakkan. Lepas tu aspek sosial kedua ialah penerapan nilai murni dan agama, di mana aspek ini boleh dipupuk melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Dan aspek sosial yang ketiga ialah interaksi sosial dan perkembangan emosi. Aspek ini kita boleh dipupuk melalui komunikasi antara pelajar dan guru dan antara pelajar dan pelajar. Aspek sosial yang kelima ialah perpaduan dan patriotisme. Dan aspek sosial yang terakhir ialah pengetahuan dan kemahiran. Jadi aspek yang penting yang kedua ialah aspek politik. Dalam aspek politik ini, sekolah dapat menyemai atau membangkitkan perasaan taat dan setia kepada raja dan negara. Seterusnya dapat menerapkan sifat berdisiplin
Yang ketiga, dapat memudayakan sifat tanggungjawab. Dan yang terakhir, dapat mendidik sifat kepimpinan. Aspek ketiga iaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ni pula, sekolah dapat mempraktikkan kemahiran yang dipelajari melalui subjek kemahiran hidup, sains pertanian dan lain-lain. Sekolah juga dapat membantu pembangunan negara di mana sekolah telah sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang bermutu tinggi di mana mereka dapat membangunkan negara di masa depan. Jadi aspek ekonomi yang ketiga ialah dapat mengimbangi sosioekonomi antara pelajar dalam pelbagai jenis. Dan aspek ekonomi yang terakhir ialah dapat menjadikan tenaga kerja yang mahir serta produktif. Okey, sekarang kita akan bergerak ke subtopik yang lain. Okey Mustaqim, tadi saya sudah belajar apa itu unsur, apa itu aspek. Sekarang saya nak tahu apa kesan sekolah ini sebagai satu organisasi sosial. Boleh awak terangkan dengan lebih melanjut? Okey Izzat dan kawan-kawan, tadi saya sudah terangkan tentang unsur dan aspek sekolah sebagai satu organisasi sosial. Jadi sudah pasti ada kesan atau manfaat yang positif diperahi daripada sekolah sebagai satu organisasi sosial. Okay. Sorry ada gangguan. Okay. Kesan sekolah sebagai satu organisasi sosial yang pertama ialah dalam segi aspek sosial, sekolah dapat melahirkan pelajar yang lebih memahami warisan ekologi, budaya, nilai-nilai, amalan sosial, pelbagai desakan dan cabaran masyarakat. Seterusnya, sekolah juga dapat melahirkan pelajar yang dapat memenuhi kewajipan dan tanggungjawab sebagai warga negara. Dalam aspek ekonomi pula, sekolah juga dapat menghasilkan individu yang mahir serta cekap. Seterusnya dapat melahirkan individu yang boleh menjadi perancang dan mampu menjadi pengeluar dan pengguna yang rasional dan cekap. Dan dalam aspek ekonomi juga, sekolah juga dapat membolehkan individu yang mampu memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan perkembangan negara. Untuk aspek okey, sorry lagi, maaf ada gangguan. Okey, dalam aspek yang terakhir pula, aspek politik. Kesan sekolah sebagai satu organisasi sosial terhadap politik ialah sekolah dapat melahirkan pelajar yang memahami dan mendalami prinsip-prinsip dan cita-cita unggul demokrasi mengikut perlembagaan. Seterusnya, sekolah juga dapat melahirkan individu yang taat dan setia kepada raja dan negara. Dan yang terakhir ialah sekolah dapat mewujudkan pelajar yang cintakan negara dan menyedari hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Okey, saya rasa di situ saja kesan yang saya dapat berikan atau jelaskan kepada Izzat dan rakan-rakan. Okey kawan-kawan, saya rasa sampai di sini saja pembentangan kami pada hari ini tentang tajuk sekolah sebagai satu organisasi sosial. Izzat ada nak cakap apa-apa? Okey, untuk para pelajar, terutama yang bakal menjadi guru, tajuk ini perlulah diambil berat atau diberi penekanan oleh setiap pelajar kerana tajuk ini amat penting sebenarnya. Jadi kalau para pelajar tidak atau ada perkara yang tidak faham atau ingin menanyakan soalan, korang boleh tanya di ruangan WhatsApp yang telah disediakan. Okey, sekiranya ada kekurangan daripada kami, jika ada gangguan-gangguan atau bunyi-bunyi yang kurang menyenangkan, kami mohon seribu kemaafan daripada lecturer dan rakan-rakan supaya itu dijadikan sebagai cabaran atau rintangan kami sebagai pembentang pada hari ini. Sekian, terima kasih kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kau faham Mustaqim? Oh, macam tu. Sekarang baru saya faham apa maksud. Sekarang kita dah tahu secara ringkas atau umum tentang kepentingan sekolah sebagai satu organisasi sosial. Okey Zat, sekarang saya dan kawan-kawan dah tahu tentang kepentingan sekolah sebagai satu organisasi sosial dalam kerjasama. Unsur ketiga ialah tujuan bersama, dan unsur keempat peralatan, dan unsur yang terakhir ialah persekitaran. Okey,
Tak apa, auto delete lah. Oh, sekarang baru tak ada. Tengah pelajar mungkin tidak tahu kebolehan dan bakat mereka. Tetapi pihak sekolah terutamanya guru perlu memainkan peranan mereka dalam Pada lebih kepada mencukil. Ya betul, mencukil. Seterusnya sekolah juga dapat memenuhi kewajipan dan tanggungjawab sebagai warga negara. Okey. Kesan kedua. Okey Mustaqim, tadi awak dah terangkan apa itu unsur, apa itu aspek. Okey Mustaqim, tadi awak dah terangkan apa itu unsur, apa itu aspek, dan sekarang buat apa bunyi logi.